قال في عمارة ما بعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق الجسمانية. ففي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية. كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين الأكابر. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, wa fi amarati ma ba'da salati subhi. Allahumma salli ala sayyidina. Dan Allahumma salli ala sayyidina. Pada khasiyah, ada suatu khasiat qawiyatun yang kuat fi jalbil arzaqil jismaniyati. Yang ada kitab, kita berada pada muka surat 19 perenggan yang ketiga. Qala wa fi amarati ma ba'da salati subhi khasiyatun qawiyatun fi jalbil arzaqil jismaniyah. Berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada memakmurkan waktu selepas subuh ada khasiyah yang kuat fi jalbil arzaqil jismaniyah, pada menarik rezeki jasmani. Wa fi amarati ma ba'da salatil asri khasiyatun qawiyatun li jalbil arzaqil qalbiyah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada mengimarahkan waktu selepas asar itu ada khasiat yang kuat untuk menarik rezeki-rezeki hati. Qala kadzalika jarrabahu arbabul basairi. Kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang demikian itu ialah suatu pengalaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jarrabahu, telah mengujinya oleh arbabul basairi, oleh orang-orang yang mempunyai mata hati, minal arifin al-akabiri, di kalangan orang-orang utama, di kalangan orang-orang arifin billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita dah baca berkenaan dengan pedoman yang telah diberikan oleh Imam Haddad pada kita hendaklah mengimarahkan dua waktu, selepas subuh dan juga selepas asar. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghidupkan waktu selepas subuh dan waktu selepas asar itu ialah merupakan suatu yang hendaklah menjadi kemestian bagi orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kena ada trademark bagi orang yang nak jalan pada Allah tu, dia mesti ada trademark dia. Daripada awal kita baca hari itu, maka hendaklah kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengambil kira dan merasakan penting terhadap saranan-saranan dan pedoman-pedoman itu. Kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, bagi orang yang menghidupkan waktu selepas subuh ada satu kelebihan yang besar untuk menarik rezeki jasmani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kita manusia ni ada jasmani, ada ruhani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah di sana orang yang lebih mementingkan jasmani daripada ruhani. Banyak orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dah buka balik dah ni, dah si SOP longgar sikit, boleh makan di restoran sebagai contoh, dia kata, tapi makan mana hari ni? Dia kira nak bagi makan dia jasmani, tapi tak pernah fikir bagaimana nak bagi makan rohani. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah, kita di antara orang-orang yang Tuhan bagi alert dan prihatin terhadap makanan rohani. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang-orang yang prihatin ni dengan kelebihan ataupun dengan kemudahan teknologi yang Tuhan bagi hari ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sambil-sambil bawa kereta pergi kerja boleh dengar kuliah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu sambil-sambil masak, sambil-sambil duk goreng nasi goreng, boleh dengar kuliah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni macam ditarim lah. Zaman adik ustaz duk ditarim dulu. Jadi muslimat ni mengaji di rumah. Macam juga satu pondok di Kelantan dulu, salah saya nak guru, tok guru mengajak di surau, di masjid, disambung semua sound tu ke rumah muslimat di rumah. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak ataupun tidak lah. Dulu kena pasang sound. Hari ni dah ada kemudahan online. Jadi muslimat sambil-sambil goreng nasi, masalah sayyidina Muhammad, sambil-sambil mengkhidmati suami dia nak pergi kerja, dia boleh dengar, boleh goreng nasi. Allahumma salli ala sayyidina. Yang ada kesempatan untuk berteleku, bolehlah duduk depan dalam depan telefon ataupun depan TV mengaji, lebih berprotokol. Jadi mana dia fleksibel. Apa kemudahan yang kita boleh buat? Kita boleh mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya lepas subuh tak tidur lah. Lepas subuh kita mengaji. Kalau duduk atas tingkat sembahyang, kita berzikrullah, kita berselawat, kita baca Al-Quran. Hal ni kalau tak ada pengajian, no? Sebab mengaji lebih afdal daripada yang lain, hatta daripada sembahyang sunat sekalipun. Ada satu orang tu, saya duk mengajak satu masjid. Lepas maghrib saya kuliah. Orang ni subhanallah, dia kena duduk sembahyang Pak Bu, Allahu Akbar, sampai isyak, Allahu Akbar. Masjid tu dia tak ada, dia terus, dia betul 4 segi masjid tu, ala sayyidina Muhammad, dia sembahyang tepi tu ya, Allahu Akbar. Kita duduk mengajak. Saya kata, macam mana aku nak tegur orang tua ni? Kita ni orang muda, dengan orang tua ni nak tegur kena cara. Tak boleh sound direct, tu akhlak, no? Ada cara dia, tak boleh direct. Ni orang muda ni, Nabi sebutlah satu hadis, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinni. Nabi kata, mana-mana orang muda yang menghormati orang tua, nanti sewaktu mana dia tua esok, orang muda pula hormat dia. Tu dia roda ni berpusing. Tapi kalau kita waktu muda, kita tak heran orang tua lah, kita buat lebih kurang, esok kita tua, esok orang macam tu lah kita juga. Dunia ni berpusing. Taib. Akhirnya subhanallah,
Waktu tu saya muda lagi, dalam awal 30-an ataupun tengah 30-an. Anak Sayyidina Muhammad. Tak apalah, saya mengajar. Dia duduk semayang. Tapi Tuhan Yang Maha Kaya, lepas beberapa bulan ataupun dekat setahun dia duduk semayang tu, saya semayang mingguan masjid tu, orang ramai mengaji, dia seorang duduk semayang. Pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu hak kita ada, malih ilmu lebih utama daripada mayang solat. Dia duduk mayang solat. Akhirnya tak apa, dalam hati ni berontak juga lah, tapi nak jaga hati. Dekat-dekat setahun ataupun tak tahulah, lama kira-kiranya, masuk maudhu' tu. Bila masuk maudhu' tu, saya bagi kau-kau rupanya dia duduk semayang pun, dia duduk mengaji juga. Minggu depan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak semayang lah. Berarti sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berarti dia duk dengar kita duk mengajar. Berarti semayang apa minggu tu? Orang semayang khusyuk, ni semayang dengar orang mengajar. Lebih baik dosa duk semayang mengaji. Tak apa, saya syukur, alhamdulillah, dia berubah. Tuhan bagi taufik dan hidayah kat dia. Satu malam, waktu saya keluar dalam masjid nak balik, dia bagi pisang. Terima kasih Ustaz. Jadi orang tua-tua macam tu lah cara menghargai. Dulu beberapa bulan-bulan lepas tak pernah bagi pisang pun, malam tu bagi pisang. Saya faham. Saya faham maknanya. Mungkin dia berterima kasih, mungkin dia menghargai kita orang muda, tak boh dia. Faham tak? Jadi gitu. Baik. Jadi subhanallah, maknanya kita buat lagi baik, kita mengaji. Lepas pada matahari naik, kita mengaji. Baik, alhamdulillah. Maknanya jangan tidur je lepas subuh ni, kecuali kalau kita uzur sangat, tu tak masuk buk lah, tak masuk perbahasan lah. Jangan tidur kira nak tidur, jangan. Usahakan jangan tidur, menutup pintu rezeki. Siapa-siapa yang menghidupkan waktu selepas subuh, kata Imam Haddad, dia ada satu kelebihan yang kuat, dia panggil khasiyatun qawiyah di jalbil arzaqil al-jismaniyah, untuk fi jalbil arzaqil jismaniyah, untuk menarik rezeki zahir. Rezeki ni payah. Kalau tak kena cara tarik, tak mai rezeki. Cuma tengok orang duk cari rezeki terus, tapi duk macam tu ya. Duk meninggal pasal malam, pasal Ramadan contohnya, subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Bukan tak mai rezeki, tapi tak tahu pi mana rezeki, tak lekat rezeki. Dia pun merasa habis dah duit, tak tahu kegunaan. Pasal apa? Tak berkat. Tapi kadang-kadang orang tu duit tak banyak pun, tapi berasa rezeki, di mana berkat. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang yang murah rezeki, murah sungguh, mai sungguh rezeki. Pasal apa? Sebab kena dengan cara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dia macam orang ni lah orang cari orang nak korek telaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari mana tempat ni, dah tanah ni sama aja, tapi dia tahu ayat kita Ma'ul Hayah tu, ayat kita duk jual tu, alhamdulillah, ayat 30 juzuk Quran tu, unik dia. Yang pertama macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang tempat kami ambil dari sumber ayat ni, mata ayat tu, Cikgu Zul tu, dia pakai khidmat satu orang tua. Orang tua ni subhanallah, dia ada, tak tahu dia panggil firasat
ada ilmu dia. Cikgu Zul ni nak buat projek apa ni, ayat mineral lah, soalan Sayyidina Muhammad. Panggil orang tua ni, mereka duk kata tani ada ayat, tapi orang tua kata tani ada ayat. Macam dulu-dulu ayah saya pun pernah ada dapat khidmat Datuk Guru. Nak korek telaga, Datuk Guru dia korek tani. Ada ayat. Tu ilmu orang tua, ilmu dulu. Yang orang duk petikai hari ni tu. Cerdik sangat tu. Dia tak ada ilmu tentang tu, dia tak tahu, dia musuhi ilmu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah di ayat tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada ayat, korek ada ayat. Jadi kalau korek sekali tak ada ayat, kena korek 2 kali, kena korek 3 kali. Ini sekali ya ada ayat. Mana firasat orang tua tu betul. Lepas tu subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad, saya pun bila dah setuju nak keluarkan ayat 30 juzuk untuk manfaat umat ni, sebab kita kena minum ayat yang bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat yang bersih ni bukan sekat bersih, dia kena suci. Suci ni mana apa? Suci ni ruh kepada ayat yang bersih. Bersih ni ialah hukum zahir, suci ialah hukum dalam. Hukum dalam dan ruh pada ayat tu. Ayat kita dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Mana bersih dan suci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita niat lah. Ayat namanya Ma'ul Hayah, ayat kehidupan. Jadi cerita nak bagi nama ayat tu di kedai Cikgu Zul ni juga. Dia ada kedai makan. Jadi kami makan tengah hari kedai dia. Abu nama apa ayat ni? Saya kata Abu Ma'ul Hayah, supaya teringat Ma'ul Hayah tu ayat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir dia teringin nak sampai umurnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kat Tuhanku, tolonglah bagi umurku panjang sampai zaman dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku nak satu surah saja. Aku dengar kata engkau akan turunkan suratul Fatihah. Jadi dia sanggup, Tuhan tolong bagi umurku panjang, aku nak surah tu. Jadi kita dah dapat surah tu dah. Akhirnya Allah kata, Allah izin ya, tapi Allah bagi syarat. Hang kena pergi cari Ma'ul Hayah, ayat hayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah dia pun cari. Dan di medan dia cari, Allah izin. Jumpalah Ma'ul Hayah di atas satu gunung. Gunung ni, gunung ada ayat. Atas gunung juga tu ada sungai. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang jadi limpahan. Gunung ni tinggi, lebih tinggi daripada gunung kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atas gunung tu ada 3 kolam. Yang pertama, kolam tu sangat panas. Yang kedua, kolam tu sangat sejuk. Yang 3 kolam tu ayatnya biasa sepanjang tahun. Tu dah panggil tempat Ma'ul Hayah. Nabi Allah Khidir minum salah Sayyidina Muhammad. Jadi dengan izin Allah, umurnya panjang sampai hari ini. Sampai hari ini dia ada lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gunung tu unik. Dia selalu ditutup. Puncak ditutup dengan awan. Tapi kalau terbuka, kalau suluhan matahari menyuluh salah Sayyidina Muhammad, orang tengok puncaknya seperti orang tengah sembahyang qiyam. Itulah tempat Ma'ul Hayah.
Jadi subhanallah, adik kita minum air bersih dan suci. Kita nak, kita harap, ya Allah Tuhanku, kalau ada penyakit-penyakit, ya Allah Tuhanku, dengan berkat ayat yang dibacakan 30 Quran ni, bagilah aku lega sakit. Niat macam tu. Kita berdoa, kita minum ayat sambil kita berdoa. Tuhanku, dengan berkat ayat yang kau minum ni Tuhan, engkau bersihkanlah, sucikan hatiku. Begitu makna dia. Okey. Jadi bila mana kita hidup di permulaan hari, mulakan permulaan hari dengan permulaan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isikan dengan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nak menarik rezeki ni, nak menarik rezeki, Tuhan bagi pelbagai cara untuk menarik rezeki. Yang paling utama sekali, jangan tidur selepas subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, no, dengan rahmat Allah lah, kita syukurlah ada mengajar lepas subuh. Kita tak tidur. Kalau tak ada mengajar ni, bukan tidur lah. Ribu-ribu ni bukan tidur belakang ni. Tambah-tambah kalau hari cuti. Lepas tu pula macam tu. Ini satu, mana Tuhan nak bagi rezeki kat kita lah tu. Tuhan nak tarik rezeki mai, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah, kita sebab kita mengaji lepas subuh ni, Tuhan bagi kemurahan rezeki kat pondok kita. Masuk kotor, masuk kot ni, masuk kotor, masuk kot ni. Alhamdulillah, bolehlah kita support anak-anak kita yang susah-susah, yang mengaji tak bayar yuran, untuk kemudahan kita belajar, insya-Allah. Alhamdulillah. Jaga rezeki jasmani ni. Yang pertama makan, minum. Yang kedua pakai. Maknanya yang support anggota zahir ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, termasuk kesihatan. Kesihatan tak nak jual beli. Dan kesihatan ni mahal. Sebab itu orang yang jaga tak tidur lepas subuh, Tuhan bagi dia, kalau dia sakit, Tuhan bagi dia lega sikit. Tuhan bagi kesembuhan sikit. Dan dia berasa sendiri, dia aku lega, aku sihat. Dia berasa. Sama ada Allah bagi kesihatan langsung ataupun dengan asbab. Ubat dia cari jumpa untuk bagi dia asbab sihat. Sebab kadang-kadang ni sakit, cari ubat tak jumpa. Ubat yang jadi asbab kesembuhan dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang yang jaga selepas subuh tak tidur, Tuhan ramai asbab untuk melega dan menyembuhkan penyakit dia, insya-Allah. Allahumma salli ala. Tu Tuhan Maha Kaya. Jaga asbab-asbab lahiriah kita. Tapi kena jaga dia. Mahal lepas subuh macam saya sebut kemarin. Sebab Nabi mendoakan kita. Siapa-siapa tidur tak dapat doa Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kena cari sempena-sempena ataupun munasabah mustajab doa. Antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling penting ialah kita mendoakan kita mendapat keampunan Tuhan. Dalam kitab Tuhfatuz Zakirin disebut, mana-mana orang yang baca sebelum amin, dia baca Allahumma fili dunubi, Allahumma fili dunubi wali walidayya, amin, diampun dosa dia. Sebab apa? Sebab kita amin dengan amin malaikat. Bukan sangat kita yang kata amin, malaikat pun kata amin. Tapi bagi betul, pakat bagi elok. Kalau amin, sama-sama amin. Kalau amin, sama-sama amin. Jangan buat tak sama. Kalau imam kata amin, sama amin. Tapi setengah orang dia tongkat arus. Imam kata amin, dia amin. Boleh juga. Tapi pakat bagi elok. Kalau nak ni, kita semua amin lah. Pakat bagi elok. Bila siapa-siapa sama amin dengan amin malaikat, jadi ghafarallahu lahu, dia diampunkan dosa dan kesalahan dia. Baik. Banyak
Antara lain doa lepas sembahyang. Doa lepas sembahyang tu hikmah dia, kalau 40 orang, dalam 40 orang berimpun, dalam 40 adalah satu orang wali. Tapi kalau pakai doa Yasin, masing-masing doa, tak ada lah kelebihan tu. Imam doa, mungkin imam tak wali, tapi dalam makmum ada wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa amin, jangan terlepas berdoa lepas sembahyang. Kalau kita ada banyak keperluan dan hajat dalam hidup kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas sembahyang, lepas baca Quran, lepas baca Quran doa, lepas baca Quran doa, lepas baca Quran doa. Banyak asbab-asbab kita nak mendapat kemustajaban doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi waktu hujan, waktu hujan lebat tu, lebat jangan berdoa, ya Allah ya Tuhan ku, doa. Sebab hujan dia turun tu ialah turun dengan rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita ada hajat sangat besar, pergi doa tengah hujan tu, ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau besar sangat hajat kita, antara lain Allahumma salli ala sayyidina, doa ketika hati jadi halus, hati menusuk halus macam nak teriak tu, doa waktu tu mustajab doa. Antara lain minta doa orang soleh. Jumpa orang soleh sebelum pisah salam tu, tolong doa pakcik kat saya. Dia pun kata sama-sama doa, insya-Allah makbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain waktu di antara dua khutbah hari Jumaat, waktu tu baca satu doa. Doa ni kalau kita baca, dia cover semua hajat kita, semua Tuhan bagi, insya-Allah. Apa dia? Apa dia? Bagilah doa ni. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Allahumma sallimni warhamni. Angkat tangan. Waktu tu kita baca salamun qawlam min Rabbir Rahim, Allahumma sallimni warhamni. Ada kan buku ini kan? Dalam buku ada. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dah 3 kali kita baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tok khatib ataupun bila duk sawat lagi, tambah doa lain pula. Tapi kalau tak sempat hal lain, tu pun dah cukup. Tuhan bagi semua hajat dunia dan akhirat, kelebihan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain nak terbenam matahari, nak terbenam matahari. Mana kalau kita ni jaga semua ni, banyaklah sumber-sumber yang akan mendatangkan hajat-hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain doa daripada orang sakit. Orang tu sakit, kita pergi ziarah. Nak balik kita kata, Pak Long, tu doa saya Pak Long. Dia tengok muka kita, lah doa kat aku. Baik Pak Long, saya baca doa dah, Pak Long amin dah. Termasuk kita dimakbulkan doa. Sebab orang yang sakit sangat dekat dengan Allah. Pasal pengharapan dia tu, ya Allah bagilah kulkan. Ni kita doa ni, semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID, Allah bagi lega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah Allah bagi sembuh. Banyak orang ditidurkan dah, oksigen tak cukup. Tapi itulah, gunalah bukan semata-mata satu sumber untuk melegakan penyakit. Tuhan bagi beribu sumber untuk menyembuh penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fi jalbil arzaqil jismaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya hidup kita ni Allah cover semua sumber-sumber zahir. Kereta kita boleh bayar, kita kereta rosak boleh baiki,
rotek mati, boleh bayar, semua tu dia panggil dia panggil rezeki jismaniyah. Ada orang sempit, Allah bulan ni pula masalah Sayyidina Muhammad, tambah-tambah musim-musim macam ni, tapi tak apa. Hak ni kelebihan mengaji. Kalau tak mengaji tak jumpa lah ni. Tapi kena buat konsisten, istiqamah. Lepas tu dia akan dapat. Lagi satu amalan dia, sehari-hari ni amalkan baca wal asri li ila fi quraish dengan qul a'udzu bil falaq. Sampai-sampai amal surah ni surah yang tidak ada kaf. Nabi kata laisa fihinna kafur wa fihinna kafin. Dalam surah ni tak ada huruf kaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan siapa yang amalkan dia cukup. Laisa fihinna kafur wa fihinna kafin. Surah ni tak ada huruf kaf. Siapa amal cukup. Kaf yang pertama tu huruf kaf, kafin yang kedua tu cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehari sekali ya amal, tapi kena konsisten istiqamah. Maknanya kalau keperluan kita 5,000 cukup, 5,000 mai. Kalau keperluan kita dalam hidup ni 10,000 mai. Kalau hidup keperluan kita 20,000 mai. Amalkan, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Guru saya diamalkan dalam sembahyang asar, sunat asar. Maknanya dia jaga qablah ba'dah. Asar ni rakaat pertama baca wal asri, lepas tu li ilah. Rakaat kedua baca qul a'udzu falaq. Jadi dia nak bagi ingat. Faham? Kalau kita tak buat macam tu, tak ingat kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa fi amarati ma ba'da salati subhi khasiyatun qawiyatun fi jalbil arzaqil jismaniyah. Kita kena ada banyak rezeki zahir supaya kita mudah nak buat ibadat. Ada satu keluarga laki bini zaman salafus salih, zaman sebelum Rasulullah, zaman Bani Israel. Seorang Nabi, Tuhan turunkan wahyu, Tuhan suruh sampaikan kepada dua laki bini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka nak, Tuhan nak bagi dua pilihan, miskin awal, kaya belakang, ataupun kaya awal, miskin belakang. Bila Nabi tu bagi tahu dekat mereka ni, si isteri pilih nak miskin awal, kaya belakang. Yang tok laki pilih kaya awal, miskin belakang. Ketika itu masalah Allah suruh Nabi ni tanya daripada orang, awak pilihan macam tu? Kata si isteri, dia kata saya miskin awal, saya pilih miskin awal, saya pilih kaya belakang. Sebab kata dia, bila dah umur dekat-dekat lanjut usia kaya, salah Sayyidina Muhammad tak fikir apa dah, nak buat ibadat je. Lepas tu si suami pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang pilih kaya awal, miskin belakang? Dia kata bila miskin belakang, apa pun tak ada dah. Faham tak? Apa dah tak ada dunia ni, nak tumpu ibadat je. Malah nak buat ibadat. Ni nak buat ibadat, ni nak buat ibadat. Akhir di atas jawapan mereka tu nak buat ibadat, Allah kata, kalau macam tu aku bagi ke hampa kaya daripada awal sampai mati, dua-dua dapat. Baik. Jadi maknanya kita kena ada duit, kita kena terpenuh keperluan zahir pasal kita nak buat ibadat. Sebab orang ni kalau dia miskin, boleh jadi fakir, boleh jadi fakir, merontak pada Tuhan, tak puas hati dengan takdir. Tapi kalau kita dah ada kecukupan, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh buat ibadat, insya-Allah. Qala wa fi amarati ma ba'da al-'asri
khasiyatun qawiyatun li jalbil arzaqil qalbiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajian kita selepas subuh pada pagi ini ditaja oleh Fauzilah Keluarga Kulim, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga, kemudian tim NAT Pendamar Indah, family Nur Aini Nursiah, Syed Hamid, Syed Abdullah, Mak Roni bin Mamat dan Zaha Yusuf, dan para arwah Ampang, Ibrahim Nur Azlin keluarga Shah Alam, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Nik Hafizi, Umi Kalsum Pucung, hamba Allah keluarga Kelantan, Syashidah Husin keluarga, dan para arwah Taiping, Salmah Ismail keluarga dan para arwah Selangor, Muhammad Tajuddin Ahmad, Rosita, Taman Soga, Batu Pahat Johor, Mazni Abdullah dan Mulyadi keluarga Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, Rosnita Yahya keluarga dan para arwah Kajang Selangor, Zainal bin Zaini keluarga Seksyen dan juga para arwah Seksyen 34 Shah Alam, Puan Eda Mane Pulau Terengganu, Isaha Abdullah dan Sa'idah Husin keluarga Batu Pahat, Nur Wahida, Khairul Nizam dan anak-anak Kampung Cegak Penang, Muhammad Ali keluarga Johor, Muhammad Hanifah dan juga keluarga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Bagan Ajam, Kak Rodia keluarga Jalan Datuk Kumbang, Amran dan Niza serta anak-anak Kampung Pusu 40 Lubuk Jong, Pasir Mas Kelantan, Marina dan Alisha Irdina Permata KL, Taman Permata KL, Nur Halina Husin, Muhammad Hairul dan keluarga, Taman Senu Sentul Kuala Lumpur, Nur Aisyah binti Umar Ali dan keluarga Sungai Petani, Suzi Kajang, Cik Om Nawawi dan arwah Saiful Rizal Ramli Sungai Petani, Intan Gombak KL, Fauzah Jitra, Nurul Nadia Mustafa dan keluarga Pasir Gudang Johor, Haji Wazuz keluarga arwah daripada Bangi, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah Martan dan anak-anak Pucung, Sarifah Rosmaliza binti Said Hashim Johor, Rahimin dan Jannah keluarga, Haji Wan Syakizar dan Hajah Harniza dan anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kajang, Bona Rohani Pucung, Robiah Misran Banting Selangor, Fatimah keluarga Ceras, Hajah Zubaidah, Haji Yaakob Mazlina Azmi dan Azizul Rashid Kulim, Nailah dan keluarga BBST Sepang, Mak Ati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya, Muhammad Zarif Tasik Gogo Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif dan keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Muhammad Azwan dan Nazirah keluarga Tasik Kelogok Penang, hamba Allah Puncak Alam, hamba Allah seterusnya Nur Syuhaidah keluarga dan anak-anak dan para arwah Shah Alam Selangor, Yusri Harun Kulai Johor, Muhammad Satria Budiman keluarga Kajang Selangor, Sabiah binti Rapas keluarga Selangor, hamba Allah Al-Ustaz, hamba Allah Lorong Seri Al-Ustaz, Syarifah Jitra, Rosnita dan keluarga Kajang Selangor, Zainal Zaini keluarga Syekh 34 Shah Alam, hamba Allah dan keluarga Puak Kelang, Ahmad SPP Kes Gambut, Azli Wati binti Jantan dan keluarga Alok Janggui, Aminah Hashim keluarga Tikam Batu, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Gelogok Pulau Pinang, Azah Kamarudin di Mungtebal, hamba Allah Kota Baru, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, Basri Puzi Nurul Hayat, hamba Allah keluarga Raub Pahang, Mardiana Mat Hassan dan keluarga Besut Terengganu, Nur Izzati Zainal Abidin keluarga Bukit Jalil, Wan Safiah Wan Salim Kota Damansara, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, Muhammad Yusra alias TUDM Subang, hamba Allah Tanah Merah Jitra,
Haslina binti Makno dan keluarga Sulaitani, Rogayah dan keluarga Kodiang Johor, Kodiang Kedah, Hamizah sekeluarga, Nur Ain Hanizah sekeluarga, Subah Bestari Selangor, hamba Allah dan keluarga Kampung Kubang Kuak, Pendang Kedah, dan Mazli dan keluarga daripada Melaka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik hidayah pada semua penaja kita, diberi sihat, daripada kekuatan untuk melakukan taat, dimurahkan rezeki zahir dan batin, dimudahkan untuk mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkan daripada fitnah dunia dan akhirat, diangkat darjat mereka, diberi kesembuhan daripada semua penyakit lahiriah dan juga batiniyah, dan Allah kurniakan kepada mereka rezeki yang melimpah-limpah, keberkatan yang tak pernah ada sudah, insya-Allah. Seperti mana kita mendoakan mereka, kita harap yang sama. Kata malaikat, wa anta kadzalik, wa anta kadzalik, kamu pun akan dapat sama seperti kamu doakan pada orang lain, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك.